perancangan Mahathir sekarang, perancangan Muhyiddin sekarang, perancangan Azmin sekarang, perancangan Hishamuddin sekarang adalah untuk mengambil alih UMNO. Itu yang berlaku sekarang ini. Kenapa? Bila lepas dia ambil alih UMNO, perancangan kedua adalah untuk dia menguasai media-media. Ini adalah Mahathir era tahun 1998 dahulu. Bagaimana dia berjaya menghancurkan reformasi pada waktu itu dengan cara menguasai media. Sekarang ni dah pecah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat. Salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih sebab bersama dengan kita. Sebab kita sekarang ini dalam keadaan rehat. Minta maaf, saya mohon maaf pada rakan-rakan. Sepatutnya 10.30 kita live tadi, tapi kawan saya ni entah macam mana nak beli cakwe-tiao lah, benda lah kan. So suka hati dia lah. Boleh interframe? Boleh interframe macam-macam. Mari lah tengok. Siapa yang nak interframe boleh. So malam ni kita insya-Allah kita mohon maaf malam tadi saya tak live sebab ada urusan, ada emergency yang saya kena habiskan. Malam ni kita cover sedikit berkenaan dengan isu semasa, terutama utusan Malaysia telah kembali. Saya ramalkan utusan Malaysia kembali tu saya rasa dalam bulan beberapa minggu yang lepas. Saya sebut bahawa utusan akan kembali, bahawa utusan Malaysia akan kembali, tetapi pekerja dia tak diambil. Okey, pekerja dia tak diambil, tetapi utusan Malaysia telah kembali. Kedua, saya akan bercakap mengenai parti baru Azmin dan juga Mahathir. Adakah parti itu boleh bergerak sendiri? Bagaimana pula dengan Muhyiddin? Adakah Muhyiddin terlibat dalam perancangan parti tersebut? Dan dalam keadaan di mana UMNO PAS secara sebulat suaranya di Perak, di Perlis, di Kedah, di Melaka, di Johor tidak akan memberi laluan kepada Bersatu. So bagaimana keadaan Bersatu sekarang ini? So adakah dia mampu untuk nak menghadapi pilihan raya, atau apa strategi mereka bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang ini? Untuk makluman saudara-saudari, tuan-puan sekalian, bahawa Bersatu tidak lagi mempunyai majoriti yang besar. Dia tinggal satu je majoriti. Kan? Satu je majoriti. So terima kasih yang menonton ini, teruskan share kepada rakan-rakan. Saya ramai orang kat sini kan, tapi tak boleh nampak lah sebab belakang saya ni mamak kan. Terima kasih yang menonton. Terima kasih Muhammad Ruzi. Limau dengan sos. Sos. Limau sudah. Sos. Sos. Muhammad Khairul, salam informasi dari Pandan. Terima kasih. Salam Gombak. Terima kasih. Ishak, terbaik. Terima kasih Ray Abdullah. Mawar Putih, terima kasih Mawar Putih. Abdullah Cek, salam reformasi, terima kasih. Muhammad Karim daripada Ledang, PKR Ledang. Okey, ni kait saya Ledang punya ni. Lawan tetap lawan. Selamat malam Siti Hasnah, penyokong keadilan di SI terbaik. Runda Ingkamat, terima kasih. Sambil-sambil kita makan ni, saya masih lagi tengah recording lagu. Ni depan-depan saya punya sound engineer dan juga kawan-kawan saya ni masih lagi ramai. Teriukan seperjuangan Ahmad Kamil, terima kasih. Dari Bukit Gambir, terima kasih. Dari JB Wo Hiang Kau, Abi Sarul Ines reformasi, terima kasih. Lawan tetap lawan Sharon Tan, Shankar Melvarganam, sorry lah kalau saya salah sebut sebab dia cepat sangat naik. Cepat sangat naik. Kadang-kadang saya bukan tak boleh baca komen kan, tapi kadang-kadang lepas habis live komen korang yang 4-5 ribu. Jadi macam mana saya nak baca? Jadi terima kasih lah. Yang penting kita share, kita bagi tahu kawan-kawan, kita bagi tahu rakan-rakan. Malam ni kita live insya-Allah, dan juga yang penting kita nak dedahkan apa yang berlaku sekarang ini dan ke mana hala tuju, dan adakah ramai yang tanya soalan ni adakah pilihan raya yang akan berlangsung, snap election akan berlaku pada hujung tahun ini? Okey, saya buat kesimpulan je. Kesimpulan dia, UMNO nak snap election itu berlaku, tetapi Muhyiddin tak nak snap election itu berlaku. Tetapi UMNO tak boleh keluar daripada perikatan ni. Sebab apa? Okey, saya akan ulas benda tu dari hujung. Kalau ingat tolong ingatkan saya kawan-kawan ni yang kat depan ni, tolong ingat kalau kenapa kat ujung, kenapa Muhyiddin dia tak nak snap election. UMNO nak snap election sebab kalau UMNO makin lama kerajaan ni UMNO teruk, UMNO akan kalah. The next, kalau biar lama 3-4 tahun UMNO akan kalah.
So dia nak snap election cepat. Tapi Muhyiddin tak nak. The only way snap election boleh berlaku ialah dengan cara UMNO keluar perikatan. Dia tak perlu sokong Mahathir, dia tak perlu sokong Pakatan Harapan pun. Dia keluar je. Dia declare blok ketiga. Habislah kerajaan kan. So bolehlah berlaku snap election. Tapi kenapa UMNO tak buat? Ingatkan itu, jawapan dia di penghujung. Di penghujung video ni saya akan sebut. Okey. Pertama sekali kita menyebut mengenai isu apa saya sebut tadi? Utusan Malaysia. Kenapa utusan Malaysia tiba-tiba muncul? Dalam sehari dua ni, utusan Malaysia dah start muncul. Dan saya menyebut mengenai utusan Malaysia ni dalam 2-3 minggu lepas, bahawa utusan Malaysia sudah muncul dan ia telah dibeli. Lesen dia telah dibeli oleh Syed Mokhtar. Syed Mokhtar Buhari lah. Syed Buhari Mokhtar Buhari. Tak lah nama dia lah. The billionaire tu. Tycoon Melayu tu, dia dah beli lesen utusan Malaysia, tetapi dia tak beli dengan pekerja. Dia hanya beli lesen. Dia tak beli pekerja. Pekerja kena buang tau. Kena berhenti. Semua pekerja dia kena berhenti. Tapi dia tak ambil pekerja, dia ambil license je. So dia buat baru. Okey, kenapa? Yang pertama sekali, kita kena faham. Salah satu benda yang kalau kita nak belajar daripada Mahathir ni, Mahathir ni dia main politik. Dia bukan main politik kalah menang tau. Sebab Mahathir tahu dalam politik tidak ada istilah kalah menang. Dia istilah siapa boleh bertahan paling lama. Siapa boleh bertahan paling lama. Mula-mula dulu kita main politik kalah menang. Kalah menang macam mana? Kalau kita dapat ambil kerajaan, kita menang. Kalau kita jatuh kerajaan, kita kalah. Sebenarnya tak ada. Politik tak ada istilah macam tu. Sebenarnya siapa dapat bertahan paling lama, maka itu dalam politik akan survive. Semangat 46 kalah, dia tak kalah. Tak ada istilah kalah sebenarnya. Semangat 46 habis resources, habislah. Tapi orang-orangnya masih ada. Tengku Razali masih ada. Orang-orang dalam Semangat Pembangunan, Ibrahim Ali masih ada dan sebagainya masih ada. Kan? Permas dekat Sarawak dulu. Dia bukan kalah. Dia cuma die out. Dia kalah bukan kalah tetapi hilang daripada segi resources. Tetapi orang-orang di dalam Permas tu masih ada. Antaranya Dato' Afsah. Ada yang dah meninggal lah, tetapi politiknya masih berterusan. Dan Dato' Afsah masuk ke dalam Parti Keadilan Rakyat. Tetapi politik itu berterusan. Sebab itu dalam politik, dalam kehidupan, tidak ada istilah kalah dan menang. Yang ada istilah siapa yang dapat meneruskan perjuangan ini. Jadi, bila DAP dan Amanah berjuang untuk ambil alih kerajaan, kononnya dia kata kalau kita tak ambil alih, kita kalah. Itu adalah satu pemikiran yang salah. Bagi Mahathir, dia tak fikir macam tu. Dan bagi Anwar, sekarang Anwar dah faham, dia pun fikir macam tu. Bahawa tidak ada istilah kalah dan menang. Yang penting adalah siapa yang dapat meneruskan benda ini. So Mahathir punya plan seterusnya adalah untuk ambil alih media. Kenapa dia perlu ambil alih media? Media yang masih orang trust dan masih orang ikut. Suka atau tidak, walaupun saya tak suka utusan Malaysia, tetapi dulu kalau saya pergi cari carian saya dalam berita, saya akan pergi antara lain adalah utusan Malaysia. Like it or not. So media dalam utusan Malaysia itu masih lagi diambil dan dipercayai oleh orang. Dan boleh dipercayai oleh orang Melayu kita. Dan boleh diambil oleh orang Melayu kita. Kenapa? Itu saya kata tadi, semalam, 2 malam hari lepas, 3 hari lepas saya sebut bahawa perancangan Mahathir sekarang, perancangan Muhyiddin sekarang, perancangan Azmin sekarang, perancangan Hishamuddin sekarang adalah untuk mengambil alih UMNO. Adalah untuk mengambil alih UMNO. Itu yang berlaku sekarang ini. Kenapa? Bila lepas dia ambil alih UMNO, perancangan kedua adalah untuk dia menguasai media-media. Ini adalah Mahathir era tahun 1998 dahulu. Bagaimana dia berjaya menghancurkan reformasi pada waktu itu dengan cara menguasai media. Kita tahu pada waktu itu tidak kalau Selangor masa tu tak ada air dia tu tak ada macam 50 tahun tak ada air lah. Padahal air tu mungkin 3 hari tak ada. Kan? Tapi Sarawak 30 tahun, 50 tahun tak ada air, tak ada berita pun keluar. Kan? Tapi kenapa? Media adalah satu benda yang sangat penting untuk diambil alih bagi memastikan propaganda selepas ini, setelah diambil alih UMNO itu, propaganda, mesin-mesin, media-media, lidah-lidah yang menyebarkan propaganda UMNO dan Barisan Nasional itu dikuasai oleh Mahathir. Itu saya kata, dan kelemahan Pakatan Harapan dahulu adalah bila dia take over, mereka tidak berjaya menguasai media. RTM pun mereka tak berjaya kuasai. Orang-orang dalam TN pun mereka tidak berjaya kuasai. Sekarang ini dia tahu bahawa daripada segi social media, sekarang ini UMNO akan kalah dalam social media. Sebab apa? When you are the government, it is very difficult for people to believe in the government. Pakatan Harapan sama. Masa kita take over dahulu, kita susah nak kontrol social media ni, kita susah. Sebab apa?
like it or not, orang lebih suka anti-establishment sebab manusia ni suka gosip. Itu natural. Kan? Kalau kita tengok tabloid ni banyak terjual. Cerita gosip itu lebih mudah dipercayai daripada cerita benar. Dan untuk social media, sesuatu berita itu dia percayai kalau dia tersebar, if dalam masa sejam atau 2 jam tidak di counter, more than 2 hours orang dah percaya cerita tu. Walaupun lepas itu orang kata cerita itu palsu. Tapi kalau more than 2 hours tak ada orang counter, cerita itu dianggap benar. Apatah lagi kalau 24 jam berita tu tersebar, tiba-tiba baru dia nak kata, oh berita ni palsu. Orang dah tak percaya dah. Orang dah tak percaya. That is why it is important, very essential untuk menguasai media. So what's next? Saya betul, prediction saya betul. Media diorang dah kuasai. Sekarang ini media prima dalam keadaan mereka dalam menyusup masuk ke dalam media prima. Kan, masuk ke dalam media prima. Masuk Astro tak payah ceritalah Andana Krishnan tu siapa. Kan? Andana Krishnan tu siapa? Itu kita tahu. Astro, media prima, kemudian utusan dan sebagainya. Slowly mereka akan masuk dan menguasai media-media ini. Sebab itu kalau kita tengok Azmin beria-ia bergambar dengan utusan Malaysia yang dia sumpah seganah 2 tahun lepas. Kan? Yang dia sumpah seganah 2 tahun lepas. Atas dasar apa? Kerana saya kata untuk menguasai minda rakyat, you kena kuasai media. Kan? You kena kuasai media. Tetapi dia kena faham bahawa ini adalah media baru yang kita tengok sekarang ini. 3,400 lebih orang yang sedang menonton sekarang ini kan, adalah media baru. Media baru di mana suka atau tidak, ini cara kita sekarang ini. So kita kena kontrol. Dan saya live. Tapi live saya setakat 3-4 ribu orang tengok, belum cukup. Kita kena ramai lagi orang-orang kita buat live. Saya buat live betul, tiap-tiap malam saya buat live selama 4 bulan. Sebenarnya saya dah buat live 2 tahun. Almost 2 years. Tapi dulu saya buat seminggu sekali lah. Sekarang ini bermula daripada Sheraton dulu, saya buat live setiap malam tanpa fail. Kan? Tapi sebab itu saya kata kenapa saya buat live tiap-tiap malam tanpa fail, dan insya-Allah saya akan terus buat live selagi mampu daya saya buat live. Sampai telefon saya rosak, laptop saya rosak, saya tukar. Beli telefon baru. Tak apa. Kita buat live kerana apa? Ini adalah sumber media kita. Ini sajalah sumber media kita. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan bantu saya. Kalau tak mampu nak buat live, bantu saya sebarkan live saya ni. Itu je saya minta. Itu je yang saya perlu dan itu saja yang saya pohon. Sebab itu penguasaan media ini sangat penting. Sesiapa yang control the media, siapa yang control the media, you control the mind of the people. Sebab apa? Nak ketuk setiap pintu rumah orang tu sangat susah. You mampu ke nak ketuk 1,000, 3,000, 4,500 orang ni? You mampu ke? Tak mampu. Saya pun tak mampu. Tapi dengan duduk dekat sini 3,500 orang sedang menonton saya ni, dalam masa sama esok biasanya video saya 30, 40, 60, video saya 2 hari lepas 80,000. Dah view benda tu, maksudnya 80,000 orang dah melihat video saya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itu tak cukup. Kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini, itu tidak cukup. Kita perlukan lagi orang-orang kita untuk gerakkan media. Kita perlu gerakkan kita punya jentera. Kita perlu gerakkan kita punya jentera bagi kita sebarkan media-media kita ada, berita-berita kita yang ada. Sebab apa? Sekarang ini orang sudah bosan dengan politik. Bukan orang bosan dengan politik. Orang bosan dengan penipuan. Orang bosan dengan pengkhianatan. Orang bosan dengan orang yang sekarang ini nak cari makan pun tak mampu, kerja pun kena buang, tetapi mereka sibuk lagi nak bercerita tentang JLC, tentang nak jadi YB, tentang nak jadi menteri, tentang nak dapat jawatan-jawatan daripada JOC, JILC semua. Sedangkan rakyat nak makan pun tak mampu. Kerja pun tak ada. Jadi benda-benda macam ni. Rakyat menangis. Apa? Kerja tak ada, rakyat menangis. Jadi sekarang itu rakyat menangis tetapi mereka boleh pula bercerita nak berbagi-bagi ghanimah. Rakyat bosan. Dan rakyat bosan bukan dengan Pakatan Harapan, tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat bosan dengan pimpinan-pimpinan yang ada sekarang ini. Bercerita konon tentang Islam, pakai jubah, pakai serban, tetapi perangai serupa macam syaitan. Itu saya sebut malam ini. Kan? Berjubah berserban tetapi perangai serupa macam syaitan. Kenapa saya kata macam syaitan? Dulu senang-senang je kau mensyaitankan orang kan. Sekarang aku syaitankan kau balik. Apa masalah? Apa masalah kalau aku nak mensyaitankan kau balik? Sebab perangai kau memang macam syaitan. Kenapa macam syaitan? Dulu, bukan main nak tutup kilang arak, Oktoberfest tak boleh, kena tutup aurat, kena pakai tudung. Sekarang ini bila semua tu dah berlaku di depan mata mereka, dalam keadaan mereka ada kuasa RU 355, kita kena berdemo, kita kena menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan yang teruk ini. Dalam berdemo dan sebagainya. Sekarang ini mana dia RU 355? Semua jadi arwah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dah. Dah tak ada, mulut tertutup. Sebab apa? Dah tersumbat
dengan ghanimah, harta-harta, kereta dulu naik potong saga, naik kereta cabuk, sekarang ni dah ada driver, dah ada Mercedes, dah ada apa orang kata Honda Accord, tapi nama dia perdana lah, tapi Honda Accord lah kan. Dapat duit beli Mercedes dahulu dekat Kelantan. Dapat duit 400 juta, beli Mercedes dulu, bukan fikir pasal rakyat. Ini kepimpinan yang kita katakan Islam tu. Melayu, cerita Melayu apa? Bila dia cerita, siapa sebut tadilah, dia kata Malaysia ini adalah tanah Melayu. Kepala bana engkau, Malaysia tanah Melayu. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Sabah Sarawak adalah tanah orang Sarawak, tanah orang Sabah. Semenanjung Malaysia ada tanah orang Malaysia. Sebab apa? Saya kata kita bukan tanah orang Melayu, kita tanah orang Sarawak. Sarawak ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak boleh claim ini tanah Melayu, tanah Iban, tanah Cina, tanah India. Tak boleh. Ini tanah rakyat Malaysia. Selagi mana kita pegang IC, kita boleh beli geran, maka ini adalah tanah kita. Kalau kita mula diskriminasikan bangsa, kalau kita kena serang, kita bukan Melayu yang mempertahankan kita tau. Kita kena panggil Cina, India, Iban, Bidayuh, Kalazan, Kenyah. Semua kena tolong pertahankan. Masa tu baru kita cakap, masihlah kita bersatu jadi rakyat Malaysia. Masa tu baru nak cerita pasal Malaysia. Melayu je lah pergi. Habis kita macam tu. Ini tanah rakyat Malaysia. Jangan kita diskriminasikan kaum. Ya, kita ada hak. Melayu ada hak, Cina ada hak, India ada hak. Semua ada hak masing-masing. Tetapi jangan kerana hak itu kita menindas hak dan keperluan orang lain, bangsa lain. Sampai anak Cina takut nak pergi sekolah, anak India takut nak pergi sekolah hanya kerana dia berbangsa lain. Manusia tak pernah minta Tuhan lahir jadi Cina, jadi India, jadi Melayu tau. Dia dilahirkan, Tuhan tu jadikan demikian. Nasib baik kita dilahirkan jadi orang Melayu. Bagaimana kalau kita dilahirkan di kalangan kaum Cina, kaum India? Kita nak kata apa masa tu? Nak nyalahkan Tuhan? Sebab itu Al-Quran sebut bahawa kita ni, Tuhan jadikan kita berkaum-kaum. Atas tujuan apa? Li ta'arafu, untuk kita berkenalan di antara sama. Tujuan apa berkenalan? Kita ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Kita ada kelebihan, ada kekurangan kita masing-masing. Kita gunakan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk advantage kita, untuk keperluan kita, untuk diri kita sendiri. Okey, panjang cerita kita dalam hal tu. Itu saya marah sangat. Bila kata-kata ini tanah Melayu, ini bukan tanah Melayu, ini tanah Malaysia. Cerita tanah Melayu tu dah habis bila merdeka. Dia kata, dia orang pendatang. Itu pendatang. Nenek saya datang daripada China, betul. Atuk moyang saya datang daripada China, betul. Tapi bila moyang saya datang ke Malaysia, the moment generasi kedua, generasi kita, generasi keempat, kita dah tak boleh balik China. Walaupun saya ada lagi saudara dekat China, tapi saya tak boleh balik ke China lagi. Yalah, bapak saya Melayu, mak saya Cina. So what? So what? Akhirnya saya percaya 100 years from now, 50, kalau Malaysia ni masih wujud 100-200 tahun, mungkin kita tak ada bangsa lagi dah. Siapa boleh mengaku dia pure Melayu? Pure Melayu datang daripada Riau. Siapa datang daripada Jawa bukan Melayu. Siapa mamak dekat Penang tu, yang muka mamak tu, Mahathir tu bukan Melayu. Bapak dia naik kapal daripada India. Tapi adakah kerana bapak dia naik kapal daripada India, kita kata, kau bukan Melayu? Tak. Dia tetap bangsa dia, kita kata kau beragama Islam, kita recognize IC kau Melayu, tetapi kita tak menggunakan bangsa dia untuk kita nak menindas dia. Kita ambil manusia atas dasar kapasiti dia sebagai manusia. Kalau buat salah, dia manusia dia salah, bukan Cina buat salah. Manusia buat salah. Apa Melayu tak ada buat salah? Menipu. Apa Melayu tak pernah menipu? Kan? Apa Melayu, Cina tak ada yang baik? Cina ada baik, Melayu ada baik, India ada baik, Iban ada baik, Kadazan ada baik. Tapi Melayu juga ada jahat, Cina pun ada jahat, India pun ada jahat. Dia bukan bangsa dia, tetapi sifat manusiawi itu. Sebab itu yang penting kita belajar adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Bukan kita memelayukan manusia. Itu masalahnya. Pendidikan politik kita adalah memelayukan orang Malaysia. Itu masalah. Kau India, okey, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau tetap Cina. Agama kau je bertukar, bangsa kau tidak bertukar. Itu masalah kita bila kita memelayukan rakyat kita. Kita memelayukan rakyat kita, bukan memelayukan rakyat kita. Kita memanusiakan rakyat kita. Bila kita memanusiakan rakyat kita, baru kita faham bahawa anak Cina, anak Melayu, anak Iban, anak India, anak Kadazan, semuanya adalah anak kita. Yang ditindas itu, kalau dia pegang IC Malaysia, maka dia adalah anak kita, regardless of bangsa, regardless of agama dia. Regardless of agama dia, yes, kita respect. Dia ada boundaries of religion, dia ada boundaries of kita punya culture. Betul. Kita ada boundaries of our culture. Tetapi akhirnya boundaries itu sekadar untuk dia.
tetapi banyak lagi kebersamaan yang kita boleh bersama. Kenapa kita nak lihat perbezaan-perbezaan ini sedangkan kita boleh lihat kebersamaan kita? Okey, habis cerita kita kedua. Dia aku panjang bibel tu, aku marah ni. Kan, tanah Melayu dah habis lah, merdeka. British dah balik dah negara dia. Kita dah jadi Malaysia 1963. 16 September 1963 bila Malaysia ditubuhkan dengan perjanjian Malaysian Agreement, kita dinamakan Malaysia, anak Malaysia. Bangsa kita tak boleh nak buang, tetapi bangsa negara kita, rakyat kita adalah rakyat Malaysia. Dan saya proudly say I'm a Malaysian first. Saya tak boleh kata saya kena bangga dengan bangsa saya sebab apa? Dekat Sarawak saya minoriti. Melayu minoriti dekat Sarawak. Melayu adalah minoriti dekat Sarawak. Kita kena terima hakikat tersebut.